Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kami kumpulan 1 akan membentangkan analisis jurnal kami. Jadi saya nama diberi Amal Awni binti Azmi. Saya Aina Fadini binti Saleh. Dan saya Ana Alia Insyira binti Hairul Ansar. Jadi kami akan memulakan pembentangkan kami. Okay, kami mengambil jurnal kegemilangan bahasa Melayu sebagai lingua franca untuk dianalisis. Isi kandungan yang terdapat dalam analisis kami ialah kami menganalisis jurnal dari segi keutuhan wacana dalam penulisan, sumber rujukan dan kejelasan dalam penulisan. Jadi saya Amal Awni binti Azmi akan menjelaskan dan menganalisis keutuhan wacana dalam penulisan ini. Okay, wacana dalam sebuah penulisan berfungsi bagi memudahkan pemahaman audiens ataupun pembaca. Wacana wujud melalui ayat, perenggan, frasa, laras bahasa, tanda baca, data, konteks dan keseluruhan aspek yang terdapat dalam penulisan. Jadi kita nak mudahkan cerita, keutuhan wacana ini sangat pentinglah dalam sebuah penulisan. Keutuhan wacana ini dapat dilihat melalui susunan yang teratur dalam suatu penulisan. Ciri-ciri keutuhan wacana ialah kohesi. Apa itu kohesi? Kohesi ialah tautan. Koheren yang bermaksud kesinambungan. Tujuan wacana, penerimaan pembaca, maklumat keadaan wacana dan interteks, iaitu pengetahuan sedia ada. Jadi ada 4 jenis keutuhan wacana dan keempat-empat keutuhan wacana ini ada di dalam penulisan jurnal ini, iaitu jenis yang pertama keutuhan semantik, keutuhan leksikal, keutuhan gramatikal dan keutuhan fonologi. Yang pertama, hasil analisis saya dapat bagi 2 contoh keutuhan semantik, iaitu yang pertama daripada hubungan semantik antara bahagian-bahagian wacana. Jadi daripada teks ini kita dapat lihat hubungan yang wujud antara ayat dengan ayat, iaitu hubungan sebab dan hasil. Kalau kita tengok kat sini, oleh sebab itu satu bahasa yang dipahami oleh kedua-dua pihak dipilih sebagai alat dalam komunikasi mereka. Jadi ini adalah hasil daripada sebabnya ialah untuk memudahkan proses komunikasi antara pihak yang mempunyai bahasa ibunda yang berbeza. Jadi disebabkan sebab yang dia nak memudahkan proses komunikasi itu, wujudlah satu hasil, iaitu satu bahasa yang difahami dipilih sebagai alat dalam komunikasi. Jadi contoh yang kedua, kesatuan latar belakang semantik. Jadi kesatuan latar belakang semantik ni yang wujud dekat dalam penulisan ini ialah yang merujuk kepada kesatuan idea penulis. Jadi kita lihat di sini, namun peranan bahasa Melayu pada zaman ini tidak lagi berfungsi sebagai lingua franca. Kini bahasa Inggeris dilihat lebih berperanan dan mendominasi sebagai bahasa lingua franca dalam perhubungan atau komunikasi antara masyarakat tempatan dengan masyarakat luar. Jadi kita lihat kat sini, kesatuan idea penulis ni dia nak menjelaskan bahawa bahasa Melayu kini dah tidak digunakan sebagai bahasa lingua franca, malah bahasa Inggeris yang digunakan sebagai bahasa perhubungan sekarang. Yang seterusnya ialah keutuhan leksikal. Daripada teks ini, bahasa Melayu merupakan bahasa yang telah dipilih sebagai bahasa rasmi, bahasa kebangsaan dan bahasa ibu negara. Daripada ayat ini, keutuhan leksikal yang saya jumpa ialah dari segi aspek kolokasi. Ayat di atas dianggap mempunyai perkataan yang berkolokasi kerana perkataan ini adalah berkaitan dengan satu perkara yang sama, iaitu berkaitan dengan bahasa Melayu. Semua perkataan ada hubungan kewujudan antara satu perkataan dengan yang lain dalam konteks bahasa. Jadi kita lihat kat sini, bahasa rasmi, bahasa kebangsaan dan juga bahasa ibu negara ini merujuk kepada bahasa Melayu. Jadi kita nampak kat situ
bahasa rasmi semua ni adalah kolokasi kepada bahasa Melayu. Jadi contoh keutuhan leksikal yang kedua daripada ayat ini adalah persamaan leksikal atau sinonim, di mana perkataan perdagangan dan juga pedagang adalah dari perkataan dasar yang sama iaitu dagang, tetapi digunakan dalam bentuk yang berlainan. Jadi kalau kita lihat kat sini, dalam ayat pertama digunakan perdagangan dan ayat kedua digunakan pedagang. Perdagangan dan pedagang adalah mempunyai kata dasar yang sama iaitu dagang. Jadi dia adalah persamaan leksikal atau sinonim. Okay, keutuhan wacana yang ketiga ialah keutuhan gramatikal. Jadi pada teks pertama ni kita boleh lihat dia ada bahasa ini. Jadi dengan kaum pendatang yang dinyatakan ini. Jadi ini ni merujuk kepada penanda rujukan. Ayat ini menggunakan kata ganti nama rujuk ini. Jadi bila diguna ini ni, ayat kita lebih gramatis lah, lebih gramatikal. Dan yang kedua, lebih contoh selanjutnya dan juga di samping itu. Selanjutnya dan di samping itu ini adalah penanda penghubung yang digunakan seperti selanjutnya dan samping itu untuk menjalinkan hubungan ayat dengan ayat. Jadi kegunaan selanjutnya dan di samping itu untuk menghubungkan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Jadi yang terakhir adalah keutuhan fonologi. Keutuhan fonologi adalah bunyi sebutan dalam sesuatu bahasa. Keutuhan fonologi ni kita terbahagi kepada dua, iaitu keutuhan fonologi dalam penulisan. Dalam penulisan, unsur fonologi ialah koma, noktah, tanda soal, tanda seru dan juga sebagainya. Dalam lisan pula ialah ekspresi wajah, iaitu mimik muka dan gerakan anggota badan. Jadi kita boleh lihat kat sini, saya bagi dua contoh. Kalau dalam penulisan, jelas terang ada sebelum kita tengok kat sini ada noktah, ada koma, ada noktah. Jadi itulah unsur fonologi dalam penulisan. Kalau dalam segi lisan pula, kita akan baca dengan mimik muka dan nada yang berlainan lah. Sebagai contoh, sebelum bahasa Melayu diiktiraf dan diangkat martabatnya menjadi bahasa rasmi negara, bahasa Melayu telah membuktikan kemampuannya sebagai bahasa antarabangsa kerana menjadi bahasa perantara pada abad itu. Namun, ledakan era globalisasi menjadi bahasa perantara atau dikenali sebagai lingua franca lebih tertumpu kepada penggunaan bahasa seperti bahasa Cina, bahasa Jepun, bahasa Korea dan yang paling ketara ialah bahasa Inggeris. Jadi kita lihat kat sini, kita tak adalah baca terus je semua. Kita adalah berhenti disebabkan oleh koma, berhenti seketika disebabkan oleh koma dan juga berhenti disebabkan noktah. Sama juga di contoh yang kedua ini, dia ada noktah dan juga koma. Jadi bila kita baca tu, surat-surat itu disebut sebagai surat emas kerana selain bahasa yang beradab dan bersopan santun, surat-surat tersebut ditulis dan dihiasi dengan halus dan teliti dari semua segi. Contohnya, aturan kata, pemilihan kata, kepala surat dan puji-pujian pembuka surat sangat indah dan beradab. Jadi bila fungsinya ada noktah dan koma ni, kita tahu kat mana sepatutnya tempat-tempat yang kita perlu berhenti dan kat mana kita kena baca terus. Jadi seterusnya saya serahkan kepada Aida Fatini untuk menjelaskan aspek sumber rujukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aida Fatini binti Saleh. InsyaAllah hari ini saya akan membentangkan hasil kajian kami terhadap jurnal yang kami pilih dari aspek sumber rujukan. Jadi, apakah itu rujukan? Rujukan merujuk sebagai perbuatan memberi kredit kepada atau menyebut nama seseorang atau sesuatu bahan di akhir sesebuah tulisan. Rujukan menandakan perkara yang telah dirujuk dalam teks atau kerja penyelidikan dan sebagai satu cara untuk
pembaca mencari sumber asli maklumat. Sebab kita dalam menghasilkan sebuah penulisan tu, bila kita rujuk sumber lain, kita buat rujukan ni sebagai tanda kita hargai sumber yang kita rujuk tu. Jadi apa yang kita ambil daripada penulisan tu, kita kena letaklah nama dan tahun karya tersebut diterbitkan. Terdapat beberapa gaya penyenaraian sumber rujukan yang digunakan dalam penulisan. Antaranya ialah American Psychological Association APA, Modern Language Association MLA, Chicago Citation Style CSS, Turabian Citation Style dan lain-lain. Tapi kita kat Malaysia guna sistem rujukan American Psychological Association APA atau kita sebut APA, edisi ke-7. Terdapat beberapa perkataan yang perlu dikenal pasti semasa menulis rujukan dalam teks, iaitu yang pertama adalah sitasi. Apa sitasi ni? Sitasi ialah nama-nama penulis atau sumber yang dinyatakan dalam penulisan atau hasil karya tersebut. Yang kedua adalah rujukan. Rujukan adalah senarai maklumat, rujukan untuk nama-nama yang telah dinyatakan dalam petikan karya yang muncul di akhir penulisan. Dan yang ketiga adalah bilangan rujukan. Bilangan rujukan harus sama dengan bilangan sitasi yang dinyatakan. Seterusnya, sitasi. Sitasi pada permulaan ayat. Pada permulaan ayat ni, maknanya macam mana nak buat, kita letakkan nama dan tahun karya tersebut diterbitkan. Nama tu kita tak letak bin atau binti dan juga pangkat. Macam kat sini, Asmah Umar 2007. Nama Asmah Umar, lepas tu tahun 2007 tu kita letak dalam kurungan, baru kita letak apa yang kita ambil daripada sumber tersebut. Macam ni, menurut Asmah Umar 2007, lingua franca membawa makna sebagai bahasa yang diketahui oleh kebanyakan penutur walaupun hanya pada peringkat yang asal. Lepas tu, contoh yang kedua dalam jurnal bagi Awang Sarian 2002 pula. Jadi Awang Sarian, nama penulis tersebut, lepas tu tahun tak diletakkan dalam kurungan. Seterusnya, pada pengakhiran ayat, sitasi pada pengakhiran ayat ni, kita letak dulu apa yang kita rujuk kat sumber tersebut, lepas tu baru letak nama penulis dan tahun. Tapi macam tadi, tahun je kita kurungkan kalau dekat permulaan, tapi kalau dekat pengakhiran, nama dengan tahun dua-dua diletakkan dalam kurungan. Kita buka kurungan, nama pengarang, koma, lepas tu tahun, barulah tutup kurungan. Macam yang ni, kenyataan bahawa bahasa Melayu sebagai lingua franca adalah berdasarkan penemuan batu bersurat yang kedua, iaitu kedudukan bukit di Palembang pada tarikh 680 C yang menunjukkan kewujudan bahasa Melayu kuno dalam bentuk penulisan. Nur Suraya Adenan 2008. Jadi apa yang Nur Suraya Adenan tulis dalam karya tersebut, tulis dulu, lepas tu barulah nama Nur Suraya Adenan dan tahun karya tersebut diterbitkan. Yang kedua, sama juga apa yang kita ambil daripada sumber tersebut, lepas tu nama penulis iaitu Nik Safiah Karim, 2010, tutup kurungan. Seterusnya, sitasi lebih dari 3 orang. Jurnal yang kami kaji ni menggunakan apa yang selama. Jadi apa yang dia buat ni silap lah, sebab tulis semua nama penulis dari 3 penulis, dia tulis ketiga-tiga, lepas tu baru tahun. Sebab kalau mengikut edisi ke-7, kita kalau lebih daripada 3 orang, kita tulis seorang je, lepas tu add on terus tahun. Macam ni, bagi Arba'in Sujud Cik Ibrahim Saleh dan Nik Rafidah Nik Muhammad Afendi 2007. Jadi yang ni salah sebab guna edisi lama. Sepatutnya kalau mengikut apa edisi ke-7, bagi Arba'in Sujud add all, titik, koma, lepas tu tahun dalam kurungan. Lepas tu contoh yang kedua, yang ni ada 4 orang penulis. Dalam jurnal ni dia tulis 4 nama juga, jadi tidak menepatilah apa sistem edisi yang ke-7. Kalau yang dia buat, Arifin Razi, Fazal Muhammad Sultan, Nur Hashim Jalaluddin dan Zaharani Ahmad 2012 dalam kurungan. Yang ni saya betulkan mengikut apa edisi ke-7. Jadi seterusnya, bagi
Seterusnya, cara menulis nama dalam citasi. Macam tadi, kalau bagi nama orang Melayu, nama Muslim, kita letak nama dia tanpa base gigi atau pangkat kan. Tapi kalau nama orang luar, untuk yang antarabangsa punya, kita letak nama akhir atau nama keluarga seseorang penulis sahaja. Jadi kalau dalam jurnal ni, dia tulis nama penuh Pausan JW dalam kurungan tahun 2012. Jadi ni silap sebab tak menepati apa yang disebut. Apa yang disebut sepatutnya tulis Pausan 2012 sahaja. Sebabnya Pausan ni nama keluarga dia. Lepas tu seterusnya senarai rujukan atau disebut juga sebagai bibliografi. Senarai rujukan ni adalah senarai maklumat rujukan yang ada pada akhir penulisan, di mana kita senaraikan semualah rujukan yang kita rujuk sepanjang kita buat penulisan tersebut. Lepas tu senarai rujukan ni dia kena susun mengikut susunan abjad dari A ke Z dan tiada nombor susunan. Lepas tu perlu ditindingkan ke dalam untuk baris kedua dan seterusnya sekiranya lebih daripada satu baris. Macam yang ni dapat kita lihat dia dah susun ikut senarai nama lah. Macam ni Abdul Rahman, Abdullah, lepas tu baru Abdul Rashid, Mudebik dan Ahmad Johari, Ahmadiyah semua ni. Lepas tu sebab lebih daripada satu baris kita indihkan. Macam yang ni 3 baris kita indihkan untuk membezakan lah. Yang ni sumber rujukan yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Seterusnya, peraturan menulis rujukan daripada buku. Dalam menulis rujukan buku mengikut hafal sistem yang disebut ini, perkara-perkara berikut perlu ada dalam penulisan rujukan, iaitu yang pertama nama penulis. Nama penulis kena ditulis dengan lengkap mengikut gaya akhbar. Tahun rujukan perlu dalam kurungan. Tajuk buku perlu ditulis huruf besar di awal kata kecuali kata hubung. Tajuk buku tersebut perlu diisteri, iaitu perlu dicondongkan, dan hanya tulis nama penerbit buku sahaja. Contoh yang terdapat dalam jurnal ni, rujukan dia sedap sikit sebab dia letakkan nama negeri. Ini edisi lama. Macam yang ni, Nordin Razak, nama penulis, tahun dalam kurungan 2010, tajuk kena condong, perkembangan bahasa Melayu dan kosakata. Lepas tu dia letak nama negeri Kelantan. Lepas tu barulah nama penerbit pusat tersebut. Jadi sepatutnya Kelantan nama negeri ni tak perlu ada. Kalau ikut apa hidup, hanya macam ni. Nama penulis Nordin Razak, tahun dalam kurungan 2010, tajuk perkembangan bahasa Melayu dan kosakata kena condong. Lepas tu terus nama penerbit iaitu Pustaka Sukses. Dan sama juga dengan contoh yang kedua. Yang ni saya letak nama negeri iaitu Pulau Pinang. Jadi saya dah betulkan. Jadi nama penulis dia Noriah Muhammad. Tahun karya tersebut diterbitkan pada 1999, kena letak dalam kurungan. Tajuk Sejarah Sosiolinguistik Bahasa Melayu Lama kena condongkan. Dan yang terakhir penerbit Universiti Sains Malaysia. Okey, seterusnya saya serahkan kepada rakan seperjuangan saya, Ana Ali. Assalamualaikum, saya Ana Ali Ishira. Saya akan menjelaskan dan menganalisis kejelasan dalam penulisan yang terdapat pada jurnal yang saya kaji. Sebelum tu, sebelum mengkaji lebih lanjut, saya ingin memberikan definisi jelas itu apa. Jelas bermaksud mudah difahami, mudah dibaca, tidak memberi ruang untuk disalah tafsirkan, tidak bersifat samar-samar dan tidak kabur. Ini bermaksud sesebuah penulisan itu perlulah jelas kandungannya dan ayatnya secara pendek, tetapi ringkas dan padat untuk membaca itu lebih memahami. Kejelasan juga dapat dilihat melalui penggunaan bahasa komunikatif yang formal, ayat yang jelas, strategik dan berstruktur dalam sesuatu penulisan. Untuk bahasa komunikasi yang formal ni ialah istilah atau bahasa komunikasi yang mudah difahami oleh pembaca. Maksudnya bahasa yang digunakan itu ialah jelas dan formal supaya pembaca tidak keliru apa maklumat yang ingin disampaikan itu. Seterusnya ayat yang jelas terbahagi kepada dua, iaitu ayat topik dan ayat isu. Ayat topik dinyatakan secara
ayat isu menghuraikan dengan memberi hujah atau bukti kepada ayat konkret tersebut. Strategik dan berstruktur dalam sesuatu penulisan maksudnya ialah mempunyai turutan yang teratur, iaitu dimulakan dengan perenggan pendahuluan, perenggan isi, kemudian barulah perenggan penutup. Jadi macam mana sesebuah penulisan itu nak mengembangkan idea, iaitu dengan melalui ciri koheren dan kohesif. Jadi kita tengok yang pertama, ciri koheren. Maksud koheren bermaksud kesepaduan antara satu bahagian dengan bahagian yang lainnya sehingga ayat-ayat memiliki kesatuan makna yang utuh. Ciri koheren pula ialah idea dihuraikan dengan jelas serta disokong dengan bukti dan contoh. Yang kedua, idea disusun dengan urutan logik. Seterusnya kita lihat contoh penggunaan koheren dalam jurnal. Jika tengok contoh ini, perenggan ini menyatakan idea yang ingin dikemukakan, iaitu pada zaman bahasa Melayu klasik, iaitu bermula dari awal abad ke-14 Masihi hingga ke akhir abad ke-18 Masihi. Bahasa Melayu masih berperanan sebagai sebuah kerangka. Ini ialah idea ataupun isi yang dinyatakan oleh penulis. Kemudian penulis menyatakan dengan bukti untuk menyokong isi tersebut, iaitu diambil daripada bahan Abdul Rashid Malebek dan Ahmad Zuhairi Mu'ain 2006 menjelaskan bahawa terdapat banyak prasasti berbahasa Melayu klasik dijumpai di tanah Semenanjung. Kemudian penulis juga menyatakan contoh, iaitu seperti di Pangkalan Kempas, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Kelantan, Kedah, Terengganu dan di beberapa tempat lain. Seterusnya kita tengok ciri kohesif pula. Kohesif merupakan hubungan antara bahagian dalam teks dengan menggunakan penanda wacana yang sesuai. Terdapat 5 ciri kohesif, iaitu pelbagai struktur ayat, tanda baca yang betul, perenggan dibina dengan baik, penggunaan kata hubung yang tepat dan peralihan antara perenggan adalah tepat. Seterusnya contoh penggunaan kohesif. Jika kita melihat contoh daripada jurnal ini, perenggan ini menggunakan bahasa formal. Tambahan pula, ia tidak menggunakan bahasa selangor ataupun bahasa pasar. Penulisan ini juga menggunakan kata hubung yang tepat bagi menggabungkan dan menunjukkan kesinambungan ayat. Seperti contoh dalam petikan ini, kata hubung yang digunakan ialah dan untuk menyambungkan kedua ayat, kerana untuk memberikan sebab kepada ayat sebelumnya, dan juga atau. Penulis juga menggunakan tanda baca yang betul supaya dapat menentukan intonasi dan jeda ketika membaca. Jeda ini ialah berhenti sekejap ketika membaca. Seperti contoh yang digunakan ialah koma dan juga titik. Sebelum bahasa Melayu diiktiraf dan diangkat martabatnya menjadi bahasa rasmi negara, bahasa Melayu telah membuktikan kemampuannya sebagai bahasa antarabangsa kerana menjadi bahasa perantara pada abad itu. Dia berhenti sekejap kat sini dan berhenti pada titik. Seterusnya, penulisan ilmiah juga memerlukan struktur yang tepat, iaitu kita tengok contoh perenggan dibina dengan baik pada pendahuluan. Sebenarnya untuk membuat perenggan pendahuluan ini kita boleh menggunakan dengan pelbagai bentuk, iaitu dengan sajak, persoalan ataupun pernyataan. Pada jurnal ini penulis menggunakan kaedah pernyataan, iaitu dengan memberi maklumat awal berkaitan latar penulisan dengan menyatakan definisi idea utama ataupun tema pada sesuatu penulisan itu. Tema pada penulisan ini ialah bahasa. Jadi penulis memberikan definisi bahasa itu ialah bahasa merupakan
alat yang digunakan dalam satu proses pertuturan atau perhubungan. Seterusnya, penulis mengaitkan dengan perkara yang ingin dihuraikan, iaitu peristiwa bahasa ini merujuk kepada kejadian komunikasi yang menggunakan bahasa lisan, iaitu sedikit latar belakang tentang penulisan ini ingin menyatakan tentang bahasa lisan digunakan untuk komunikasi. Seterusnya, sudut pandangan terhadap tajuk. Penulis mengambil pandangan atau bahan daripada penulisan ilmiah lain, iaitu seperti contoh daripada bahan Azhar M. Simim 1988, RBE Sujud C. Ibrahim Saleh dan Nik Rafidah Nik Muhammad Effendi 2007, serta Harrison Ghazi Fendi Muhammad Sultan, Nur Hashimah Jalaluddin dan Zakariani Ahmad 2012. Penulis juga mengolah pendahuluan ini menggunakan bahasa yang kreatif untuk menarik perhatian pembaca untuk membaca keseluruhan penulisan. Seterusnya, pada peringkat isi pula, penulis menulis perenggan dengan urutan yang logik untuk menunjukkan kesinambungan daripada perenggan sebelumnya. Penulis mengemukakan idea atau isi bagi setiap perenggan. Penulis juga menggunakan penanda wacana bagi mengaitkan perenggan tersebut. Seperti contoh, isi yang perenggan pertama, perkara ini membuktikan bahawa bahasa Melayu klasik telah menjadi bahasa lingua franca di Asia Tenggara pada masa itu. Seterusnya, pada perenggan kedua, untuk menunjukkan kesinambungan, penulis meletakkan penanda wacana selanjutnya. Jadi selanjutnya, pada zaman Kerajaan Melaka, bahasa Melayu bukan sahaja menjadi bahasa pemerintahan, bahkan menjadi bahasa perdagangan di pelabuhan Kota Melaka dan pelabuhan-pelabuhan lain. Dan akhir sekali, contoh perenggan dibina dengan baik pada perenggan penutup. Perenggan ini jelas menunjukkan rumusan atau kesimpulan yang menjadi penutup keseluruhan penulisan. Untuk contoh ini, penulis mengaitkan antara peranan bahasa pada zaman dahulu dan kini. Jika kita lihat di sini, penulis menyatakan, namun peranan bahasa Melayu pada zaman ini tidak lagi berfungsi sebagai lingua franca. Peranannya sebagai lingua franca hanya tercatat sebagai sejarah dahulu kala berdasarkan pembuktian kajian oleh sarjana dan cendekiawan. Kini, bahasa Inggeris dilihat lebih berperanan dan mendominasi sebagai bahasa lingua franca dalam perhubungan atau komunikasi antara masyarakat tempatan dengan masyarakat luar. Jadi, jelaslah di sini sesuatu penulisan ilmiah tu perlukan kejelasan dalam penulisan untuk pembaca lebih memahami dan tidak keliru dengan maklumat yang disampaikan, serta penulisan akademik itu terlihat secara teratur.